بالله من الشيطان الرجيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku, untuk kami semua. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meneruskan sesi My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Ahmad Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ceria gembira Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di akhir-akhir juzuk yang ketiga ni Ustaz. Oh subhanallah, ini satu lagi Ustaz ya. Juzuk berakhir ataupun kita temui, kemudian kalau sebelum ini surah Al-Baqarah itu kita selesaikan, bukan selesai maksudnya dah boleh tinggal Ustaz ya, tapi maksudnya Allah beri izin kepada kita untuk belajar bersama tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di pejabat ataupun yang mengulang kaji ya pada petang, malam, pagi, dan kita belajar bersama ni Ustaz ya. Bukanlah maksudnya kita, saya yang terbaik dalam memahami perkara ini, cuma kita nak kan kalau boleh Allah pimpin kita bersama ya. Dan itu sebabnya mohon pada tuan-tuan yang berada di rumah, kita berdoa sama-sama, kita diikhlaskan dalam belajar ini. Jangan pula kita kata pasal saya ni baru nak belajar jadi saya ni rasa macam tak layak ya, ataupun pasal yang bercakapnya paling layak tak. Okey, sebenarnya yang bercakap ni lagi mencabar Ustaz ya. Pasal apa? Pasal berat sebenarnya, tetapi dalam masa yang sama ini adalah untuk meneruskan usaha kita mendalami hidayah dan peringatan Allah dalam surah pada halaman ini. Kepada orang yang faham sedikit, ada kewajipan jangan sembunyi ya, jangan sembunyi. Jadi dalam masa yang sama kita sama-sama berdoa agar diri keluarga kita dibaiki, diberi pimpinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang ada di rumah, yang berada di pejabat, boleh share di Facebook masing-masing hari ini untuk kita melanjutkan pelajaran kita daripada halaman 59. Namun sebelum itu kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah Ustaz. Insya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Hari ini kita nak mulakan pertemuan kita dengan Ummul Quran Surah Al-Fatihah Ustaz. Saya tengah tulis ni Ustaz kalimah yang saya nak minta sahabat-sahabat kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah ni. Jap lagi kita kongsikan, iaitu kalimah ad-dallin ya, ad-dallin, iaitu mad lazim kalimi muthaqqal Ustaz. Okey. Banyak yang kadang-kadang pembaca kita baca pada kalimah ad-dallin ni sabdu pada lam tu hilang, waladdallin terus masuk lin. Sabdu pada lam tu waladdallin, tu pening dia ataupun kita pegang tahan sekejap. Jadi mari kita sama-sama baca, perhatikan surah Al-Fatihah. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Ahmad Tarmizi membacakan surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran untuk kita sekali lagi mengingatkan diri kita. Kalau saya cakap tadi tentang cara baca ad-dallin ya, yang maksudnya adalah yang disesatkan. Betul, ya. Ghairil maghdubi alaihim, kita tidak mahu jadi orang yang dimurkai dan disesatkan. Kerana kita ni sebenarnya ada potensi itu Ustaz ya. Kalau tidak Allah boleh cakap sahaja siratal ladzina an'amta alaihim terus saja amin. Boleh je sampai gitu saja, tapi kita ada pilihan yang kedua dan yang ketiga, iaitu maghdubi alaihim, naudzubillahi min dzalik, kita tidak mahu jadi orang yang dimurkai dan orang yang disesatkan. Kerana dalam diri kita ini, dalam surah Asy-Syams Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ada potensi itu, potensi untuk takwa dan juga untuk fujur, perkara-perkara yang buruk yang kita sendiri, moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah kita semua Ustaz ya, dengan baca Al-Quran ini kita makin lagi membersihkan diri kita, zakkaha ya. Ini adalah proses transformasi. Kita tidaklah expect ataupun harapkan terus hari ini baca Quran besok terus berubah ya, tetapi ia adalah transformasi yang Allah akan bekalkan. Kalau Nabi itu di Mekah Madinah 23 tahun Ustaz, 23 tahun, bukan maksudnya kita sampai 23 tahun lah ya, tapi itu adalah satu proses bagi ibu-ibu, ayah, bagi pemimpin. Kita perlu meraihkan proses itu sendiri ya. Kalau tidak dia akan menyebabkan kita mungkin rasa mengapa tak berubah lagi kan. Jadi kalau begitu kita bukan bercakap tentang output, pasal output ataupun hasil itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saja Allah bagi besok berubah terus Ustaz ya. Tetapi kalau kita nak lihat yang itu, kita sebenarnya mengganggu domain ataupun tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita sebagai pendidik, ibu ayah adalah untuk memproses, mengajak lebih ramai lagi berkenalan dengan hidayah Allah. Moga-moga kita dipimpin Ustaz ya. Jadi pada hari ini kita ingin melihat bagaimana perjuangan seorang insan yang bernama Nabi Isa bersama dengan kelompok-kelompok yang beliau didik. Betapa bersabarnya mereka ataupun Nabi Isa. Pada halaman ke-59 mari kita lihat kepada sinopsis ringkasan, iaitu pada ayat 71 hingga 74 kita melihat bahawa ada kumpulan ahlil kitab, orang yang pakar mengetahui isi kandungan kitab pada zaman Nabi Isa, memanipulasi dan mewujudkan fanatik dalam beragama. Ini perkara yang kita nampak bahawa berlaku dalam Kristian, tetapi itu juga yang kita nak elakkan dalam agama Islam. Dan seterusnya kita melihat pada ayat 75 hingga 77 sikap sebahagian ahli kitab yang menunaikan amanah dan menepati janji, tapi sebahagiannya lagi tidak amanah dan tidak menepati janji. Jadi apa pelajarannya itu, itulah yang kita nak belajar bersama dengan tuan-tuan pada halaman 59. Boleh buka halaman ini dan bersedia membaca ayat 71 Ustaz ya. Sampai ayat yang ke 74 dahulu insya-Allah. Baik. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada dalam dua muka surat lagi Ustaz nak habis Ustaz. Dua muka surat ni nak habis juzuk yang ketiga Ustaz. Bermaksud kita dah nak menghampiri 3 juzuk pengajian kita. Jadi inilah satu nikmat yang Allah Taala kurniakan pada kita, iaitu dapat belajar Ustaz, dapat memahami Al-Quran. Dan seperti Ustaz kata tadi, saya amat setuju benar. Kita belajar sehari 2 hari taklah kita boleh pandai terus Ustaz. It is a learning process. Learning process Ustaz. Sama juga dengan bacaan Al-Quran tuan-tuan. Kita tak boleh belajar sebulan, kita belajar 2 bulan, 3 bulan, kita nak terus pandai. Lebih-lebih lagi kalau macam dalam bab Taranum contohnya. Malahlah saya dah ulang-alik tiap-tiap malam. Berapa lama dah? Itu yang saya kena latih ni Ustaz. Kan baru saya boleh membaca. Banyak yang minta untuk saya baca kan. Tapi kena learning process. Masya-Allah. Maksudnya saya kena baca lagi lah ni. Kena baca lagi. Teruskan. Kan ada yang apa, dia lemah Ustaz. Dia kata saya dah berbulan-bulan Ustaz. Berapa bulan dah? 3 bulan baru. Berapa tahun dah? Baru setahun. Al-Quran 23 tahun. 23 tahun. Dan itulah kita terus belajar dan belajar.
Tak apa, biar kita lambat, tak apa, kita slowly, tapi slowly but surely, pastikan kita dapat menyebut kalimah-kalimah Al-Quran dengan baik, menghayatinya, memahami dan sebagainya. Jadi kalau muka surat 59 ni kita nak masuk satu maqra'ah ataupun satu kisah baru daripada ayat yang ke-75 tu, namun kita nak baca dulu Ustaz ayat 71 hingga 74 Ustaz. Saya nak baca dengan tarannum. Saya nak baca dengan tarannum bayatilah, cuba Ustaz. Ya. Cuba Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim itu adalah daripada ayat 71 hingga 74 Ustaz ya, memulakan perbincangan kita seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ini juga pada ayat 70 Allah telah menyeru kepada ahli kitab ya, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun pada halaman 58, iaitu wahai ahli kitab, mengapa kamu kufur kepada ayat-ayat Allah, kebesaran ataupun petunjuk mukjizat daripada Allah, wa antum tashhadun, padahal kamu bersaksi, kamu bersumpah bahawa kamu faham apa yang ada itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan lagi, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Yalbisun itu Ustaz ya, sebenarnya daripada perkataan labasa, itu maksudnya pakai kan. Bila kita pakai itu tak nampaklah ya apa yang ada pada seseorang itu. Jadi nampak macam cantik apa sebagainya. Sebenarnya bila Allah menggunakan perkataan yalbisun ini, talbisun ini maksudnya yang batil nampak macam hak, yang hak nampak macam batil, tak nampak yang sebenar-benarnya. Itu yang diselar ataupun yang diingatkan oleh Allah SWT kepada ahli kitab pada zaman Nabi Isa itu. Dan apa kaitan dengan kita? Zaman kita ini bagi orang-orang yang memahami kitab Ustaz ya, ini peringatan untuk saya lah sebenarnya ya. Bila nampak perkara itu hak,
kena cakap bahawa itu adalah kebenaran. Tak boleh pula kata sebenarnya okey kot kalau kita ambil arak sikit-sikit kan, ataupun ambil rasuah sikit-sikit kan. Itu sebenarnya mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumunal haq, dan kamu menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun. Jadi satu mencampur adukkan, tapi yang keduanya menyembunyikan, Ustaz. Kalau katakan benda itu betul tapi kita sembunyikan, ataupun ada Quran sebenarnya kena diajarkan, tapi tak apalah kalau kita ajar nanti ramai pula tahu kebenaran ataupun kelemahan saya. Sebenarnya ialah kebenaran ini tidak boleh disembunyikan. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui isi kandungan dan kesan kalau ianya disembunyikan. Contohnya lah Ustaz, kalau orang sembunyikan ayat pasal riba, contohnya kan, ataupun tak payah ceramahlah, ceramah pasal riba ni tak payah, kan. Jadi orang merasakan bahawa riba ni okey. Betul tak? Ataupun kalau kita tahu ayat pasal contohnya hutang lah, contoh yang kita bincang beberapa minggu lepas. Jadi orang kata bahawa yang perlu ambil kewajipan, perlu jaga betul-betul orang yang berhutang. Orang yang memberi hutang tak apa, tak tulis ke apa ke. Jadi kita menyembunyikan, ia akan merosakkan kepada masyarakat kerana mereka tidak mengetahui kebenaran apa yang perlu dilaksanakan. Wa qalat ta'ifatu min ahli alkitab, berkata satu golongan daripada ahli kitab, bukan semua ya, dia kata apa? Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar, iaitu berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman pada awal siang, dan ingkarilah pada akhirnya agar mereka kembali kepada kekafiran. Jadi ini menceritakan tentang sebahagian ahli kitab, Ustaz, dia memang berdakwah mengajak orang kepada agama Kristian. Dia tak macam agama Yahudi. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Yahudi kita tak boleh masuk Yahudi ya, kecuali kalau katakan mak ke ataupun ayah ada susu galur daripada Yahudi, baru boleh jadi orang Yahudi ya. Ada juga saya berjumpa kawan dekat luar negara dahulu, dia kata dia nak masuk agama Yahudi, dia kata agama Yahudi ni eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang boleh masuk ke situ ya. Walaupun ada yang kata dia nak masuk, tetapi kalau dia cek balik mak dan ayah je, kalau bukan susu galur tu tak boleh. Berbeza dengan agama Kristian. Agama Kristian memang kalau di sini mereka kata buat satu perancangan, kamu masuk ya kepada orang-orang beriman, kemudian kamu kufur, pasal ini adalah strategi la'allahum yarji'un, kembali kepada kafir ataupun masuk kepada agama Kristian itu sendiri. Jadi mereka sanggup buat begitu. Tetapi kita tahu bahawa dalam agama Islam kita tak boleh buat gitu. Kita tak boleh pergi masuk agama Kristian, buat-buat macam Kristian, lepas tu nak ajak orang kepada Islam. Tak boleh. Itu bukan kaedah Islam, kerana kita ada prinsip. Kita ada prinsip. Kalau dan dalam surah Al-Baqarah pun la ikraha fid din ya. Kita tak paksa orang untuk masuk Islam. Kita jelaskan betul-betul, dengan kejelasan itulah kalau dah tabayyana rushd ya, kalau dah memang jelas perkara itu kebenaran, sila masuk ya, kepada agama Islam, berbanding dengan paksa-paksa. No paksa-paksa. Maksudnya tak dibenarkan memasuk orang lain kepada Islam. Jadi ini adalah ayat 72, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum ya, dan janganlah kamu percaya selain pada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahawa seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan pada kamu, atau bahawa mereka akan menyanggahmu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kurniaan itu di tangan Allah, dia memberinya kepada siapa yang dikehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi ini bercakap tentang usaha ahli kitab, orang-orang yang pakar kitab ini, untuk menarik orang lain kepada agama Kristian ataupun Nasara ya, Nasrani. Jadi isinya apa dalam ayat ini? Kalau kita tengok tadi, qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Sesungguhnya kurniaan biadillah, di tangan Allah, dalam kuasa Allah, yu'tihi may yasha, diberikan pada siapa yang nak diberikan. Jadi apa maksud fadal di sini? Maksudnya kalau di sini maksudnya kelebihan jadi rasul. Allah pilih siapa yang Allah nak bagi kan. Kemudian apa? Kita dapat kitab juga adalah fadal. Itu dinyatakan dalam surah Yunus juga, qul bi fadlillah. Tuan-tuan yang berada di rumah ya, di pejabat yang boleh ikut My Quran Time ini, sebenarnya ini adalah fadal daripada Allah ya, dan kita dipilih. Jadi kalau ada yang kata tapi mengapa saya dipilih ya? Pasti tuan-tuan ada berdoa, memohon, mencari ya, maka Allah izinkan. Pasal kalau kita tidak memohon ya, mungkin dah sampai kat depan kita Quran Time pun kita tak payah.
kan. Betapa ramai je orang yang tu. Itu sebabnya tuan-tuan kalau share tersebut kita doakan sekali ya Allah agar orang ini paling kurang klik sekali. Moga-moga fadal itu sampai kepada orang tersebut. Pasal ini adalah pilihan daripada Allah, tapi orang itu pun sendiri perlu perlu hadir, datang, usahakan untuk mendapat fadal kurniaan daripada Allah. Dan Allah highlightkan pada ayat 73, wallahu wasi'un alim. Allah ini maha luas, ya. Apa maksud maha luas di sini? Allah memberi hidayah ini bukan sekadar kalau orang Yahudi itu pada yang lahir ayah maknya Yahudi. Subhanallah. Ya, dan bagi orang Kristian bukan hanya kelebihan untuk mendapat hidayah itu hanya kepada orang yang percaya pada Isa sahaja. Ya, tapi ia adalah untuk umum ataupun untuk seluruh dunia. Cuba bayangkan Ustaz ya. Kalau percaya pada Nabi Isa jadi Kristian sahaja masuk syurga, Nabi Musa pergi mana? Kan, pasal Nabi Musa bukan sempat duduk ataupun hidup bersama dengan Nabi Isa, pasal Nabi Isa pada hujung kan sebelum Nabi Muhammad. Jadi doesn't make sense. Kan, kalau katakan agama Kristian itu adalah agama Nabi Musa ataupun Nabi Ibrahim. Tetapi kalau kita fikir balik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerah pada Allah, namanya Islam. Nabi Isa pun menyatakan muslimun, Islam. Nabi Ibrahim pun muslimun, Nabi Musa pun muslimun. Jadi sebenarnya semua ini berdasarkan pada agama tauhid, menyerah pada Allah, mereka ni adalah Islam. Ya? Same track. Jadi ini logik kefahaman yang penting. Dan ayat 74 yang Ustaz baca sebentar tadi amat menarik, ya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Ya. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki kurniaan yang besar. Saya cakap tentang fadal tadi. Ustaz boleh baca sekali ayat 74 ini untuk kita ingat pada diri kita, mengingatkan kepada rakan kita bahawa sebenarnya kalau kita dapat kasih sayang Allah, ya, kalau kita dapat hidayah daripada Allah, baca Quran, mengangkat-angkat Ustaz. Mengangkat-angkat. Ada yang kata saya berbanding dengan orang Kristian yang pandai baca Bible, berceramah apa ke, saya masih mengangkat-angkat. Tapi sebenarnya itu adalah rahmat, ya. Kalau kat situ dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Maksudnya tuan-tuan dapat baca saja hari ni, ba tak tahu lagi. Ni huruf apa yang ada macam sampan, ada titik, tak tahu kan? Betul Ustaz. Itu juga masih adalah satu kurniaan kasih sayang daripada Allah Subhanahu taala. Jadi ayat ini untuk kita pasakkan, untuk kita ingatkan, don't give up macam Ustaz cakap tadi Ustaz, ya. Don't give up walaupun saya ni tak faham semua, saya tak beramal lagi semua, saya penuh dengan dosa apa sebagainya. Allah menyatakan wallahu zul fadlil azim, kurniaan Allah besar. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Yang semalam pun lupa, tak ingatlah Ustaz hukum tajwid Ustaz. Dah belajar yang baru hari ni. Tak apa. Tak apa, ini satu kurniaan, kelebihan Allah Ta'ala pilih rahmat pada kita. Saya tertarik sebelum saya baca Ustaz, satu Facebook kita sebelum ni saya pernah quote kan sebenar tanda. Puan Rafi'ah Ahmad, Assalamualaikum, hebat, mantap. Ibu saya penonton setia rancangan ini walaupun dah berusia 88 tahun, telinga kurang pendengaran, tetapi rancangan ini tak pernah ketinggalan. Bermula sejak Ramadan yang lalu sehinggalah ke sekarang ini. Semoga beliau diberi kesihatan yang sihat dan sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dapat kelebihan Ustaz. Dapat kelebihan dengan Al-Quran, subhanallah. Baik. Jadi kita baca ayat yang Ustaz sebut tadi, kita pasakkan ayat 74 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Dia menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendaki dan Allah memiliki kurniaan yang besar. Allah mengkhususkan rahmatnya itu kepada siapa yang dikehendaki. Kalau kita nak rahmat itu Ustaz, ya, kita doa ya Allah aku nak rahmat ini, ya. Sebenarnya pasti Allah akan khususkan, ya. Kalau tuan-tuan di rumah pun boleh khaskan, khususkan 1 jam untuk My Quran Time, belajar Quran. Sebenarnya
itu adalah petanda kita nak betul rahmat daripada Allah. Membawa kita pada perkataan pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan labisa. Labisa talbisun yang kita belajar pada ayat yang ke-71, maksudnya pakai, ya, pakaian ataupun menutup yang berulang 23 kali di dalam al-Quran, yang mengingatkan kepada orang-orang yang memahami kitab, iaitu jangan pakaikan kebenaran dengan kebatilan, ataupun istilah lainnya jangan mencampur adukkan, ya, jangan untuk melenyapkan kebatilan dengan kebenaran dengan kebatilan. Dan salah satunya ialah apa, tuan-tuan, agar kita tidak mencampur adukkan, kita belajar khususkan masa pada setiap hari agar fadal, kelebihan kurniaan Allah dalam bentuk hidayah ini sampai kepada kita. Dan insya-Allah kita menyambung selepas ini apakah lagi peringatan Allah agar kita tidak mengulang orang-orang yang ad-dallin. Bersambung My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Boleh tak? Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Alhamdulillah, tadi telah kita berkongsi Ustaz penerangan-penerangan kita bercerita pasal Nabi Allah Isa AS dan juga tentang ahli kitab, Ustaz, bagaimana orang ahli kitab ni dia beramal tapi salah dia punya amalan dia, Ustaz, ilmunya. Dan kita nak kongsi juga pada hari ini, Ustaz, tentang ilmu tajwid. Tapi sebelum tu ada sahabat kita ni, Ustaz, Puan Noriah Nur. Saya pernah sebelum ini saya simpan komen dalam Facebook kita, iaitu Assalamualaikum pada Ustaz Fazrul, Ustaz Tamizi, Ustaz T dan semua kekitangan TV Al-Hijrah, my #Quran Time. Rasa rugi betul kalau miss walaupun satu siaran langsung. Alhamdulillah. Salam ukhwah fillah abada dari seberang. Ini bukan seberang kita, bukan tanah seberang, bukan. Ini daripada kampung Ustaz Faz ni. Massachusetts. Allah, macam mana sebut, Ustaz? Massachusetts. Dia Dia kena sekali lagi Ustaz sebut sekali. Massachusetts. Allahu akbar, masya-Allah. Susah nak sebut dia. Ya, Massachusetts. Daripada US. Daripada US. Terima kasih banyak Puan Noriah yang bergabung dengan kita, melihat dan juga belajar sama-sama kita dan sebarkan Quran Time ni di US. Betul, daripada US. Mudah-mudahan rindu Ustaz nak pergi sana. Rindu nak pergi sana. Rindu Ustaz, Allahu akbar. Ustaz rindu saya nak pergi. Nak pergi Ustaz, ya. Ajak saya nanti sekali, ya. Insya-Allah, ya. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, itulah bila kita sebarkan, kita panjang-panjangkan pengajian kita dan kita kongsikan platform rasmi kita, Ustaz. Platform rasmi kita ada Facebook, kita ada YouTube dan kita ada Instagram. Facebook kita Sahabat Al-Quran, my #Quran Time. Yang kedua, my #Quran Time. Kita ada juga YouTube kita, my #Quran Time Official, dan Instagram kita My Quran Time Official. Jadi ada 3 platform kita yang boleh kita kongsikan bersama-sama untuk kita sama-sama berbincang, bertanya khabar kat situ dan juga berkongsi-kongsi pandangan dan juga episod-episod yang sebelum ni yang tak dapat kita saksikan, kita boleh tengok dekat situ. Dan hari ini juga kita nak berkongsi tentang tajwid. Sebelum itu saya nak share kalimah ad-dallin, yang saya kongsikan ataupun saya sebut di awal pertemuan tadi, surah Al-Fatihah yang kita baca, iaitu yang perlu kita beri perhatian. Kalimah ad-dallin pada ayat yang ke-7 dalam surah Al-Fatihah perlu diberi penekanan bahawa huruf dad, alif, kemudian atas dia ada mad bertemu dengan lam yang bersabdu. Jadi nama dia mad lazim kalimi mutsaqqal. Cara baca dia ghairil maghdubi alaihim waladdall. Ini sabdu ni biasanya orang terlepas. Dia baca cepat. Waladdallin. Hilang sabdu ni ataupun tertinggal sabdu. Jadi kena hati-hati dekat situ, kena beri sabdu dia. Waladdall. Sabdu tu. Dan ya, rupa-rupanya ada juga kita belajar pada hari ini dalam ayat yang ke-73, baris yang kelima daripada atas, sama kes dia, mak lazim kalimi mutsaqqal pada kalimah
au yuhajjukum. Maksudnya selepas huruf ha tu jumpa dengan huruf jim yang bersabdu. Jadi kena ada sabdu dekat situ, kena tahan sikit kat situ. Jangan kita cepatkan. Contoh sekali lagi saya baca. Yuhatun dalam harakat. Au yuhajjukum. Tekan kat situ sabdu. Jadi kena hati-hati, nama dia mat lazim kalimi muthaqqal. Dan tentang pelajaran tajwid yang kita nak kongsikan dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya pada hari ini, iaitulah kita masih lagi berbincang berkenaan makhraj al-lisan ataupun makhraj khas, iaitulah makhraj lidah al-lisan. Dan hari ini kita nak kongsi makhraj tengah lidah. Nampak tanda bulat tu, tengah lidah kita, itulah tempat letaknya huruf jim. Jim, aj, ja tengah dia. Jadi bila kita sebut tu tuan-tuan dan puan-puan, kalimah dia la'allahum yarji'un pada ayat yang ke-72, la'allahum yarji'un. Jadi lidah kita tuan-tuan, bila kita sebut la'allahum yarji'un, baris bawah kan, ji, ini lidah kita, kalau boleh perhatikan, ini lidah kita Ustaz, lidah kita, ini langit. Jadi bila kita sebut tu terangkat tengah lidah kita. La'allahum yarji'un, ji'un, terangkat lidah kita, tengah lidah kan, tengah lidah. Ataupun ja. Jadi dia tak boleh hujung lidah. Ja jadi ja tengah lidah. Ja tengah. Ja la'allahum yarji'un. Jadi itu makhraj yang kita kongsikan pada hari ini, makhraj khas, itulah makhraj al-lisan, dan di lidah itu di makhraj di tengah lidah, itulah keluar padanya huruf jim. Jadi selamat mencuba dan selamat beramal insya-Allah. Insya-Allah ya, huruf jim pada hari ini ya. Bukan jim ya. Bukan jim. Ada yang baca jim macam tu Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Itu tak tepat Ustaz. Betul. Itu tak tepat tak ada ya. Patutnya idza dia baca jim. Betul. Kan. Jadi tak boleh. Itu daripada mana yang biasa baca begitu. Tu saya sahabat-sahabat di rumah ada yang menjawab tadi dari mana tu. Nanti jangan saya tak nak sebut. Jangan sebut kan, kesian nanti kan tidak ada kaitan dengan lokasi, dia berkaitan dengan cara makhraj. Ya, tempat keluar, bukannya tempat dia duduk kat mana, pasal makan belacan banyak ke ya, bukan ya, kerana cara itu yang kita boleh alurkan ataupun latih Ustaz. Betul, ya. Kadang-kadang kalau macam ustaz baca ke ataupun imam-imam baca, kadang-kadang tak dapat beza Arab ke ataupun Melayu kan, disebabkan dah dilatih. Betul Ustaz. Kadang-kadang auzubillah tu dah terkesan a'udzubillah. Datang mana jim tak tahu kan. Okey, jadi saya doakan pada semualah ya. Tak kisahlah nama macam mana ya. Teruskan belajar. Kalau katakan ada macam yang ustaz beri contoh, saya nak bagi contoh tu tak berapa pandai kan. Kalau ada maksudnya kita tak apa, proses teruskan ya. Cuma jangan sampai kita rasa kita layak jadi imam kan, dan tak nak baiki, kemudian orang tegur kan dengan huruf jim yang betul, kita kata pula jim. Macam mana? Ijajul saya yang lebih betul kan. Jadi ini peluang untuk kita belajar berseorangan ya, di rumah masing-masing kita tahu okey saya akan baiki. Pasal kalau dekat surau, kalau kena tegur, pak imam kena tegur, pak imam jangan melenting kan. Hang sapa dia tak habis. Itu yang kita doa, alhamdulillah dengan peluang tuan-tuan bersama dalam My Quran Time. Dan kita nak teruskan dengan ayat yang ke-77 ya, macam ni boleh Ustaz ya. Okey, 75 hingga 77. Mari Ustaz. Setuju jangan saat hati. Okey. Jadi kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan, saat ini kita nak baca daripada ayat 75 sehinggalah ke ayat 77. Kalau saya dulu Ustaz, masa saya belajar dulu, makra' ini ataupun bermula daripada kisah ni, makra' ini kan antara makra' yang amat mencabar dalam untuk bacaan, untuk hafalan dan sebagainya. Sebab kalimah-kalimah dia nanti kita boleh perhatikan. Ta'man biqintarin, jumpa lagi ta'man. Jadi dia perkataan-perkataan yang jarang kita jumpa dalam tempat-tempat yang lain. Mari kita sama-sama baca, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, cuba ikut perlahan-lahan baca sama-sama dengan saya insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ini daripada ayat 75 hingga 77 Ustaz ya. Alhamdulillah kita melihat kepada penerangan wa min ahlil kitab, dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau meminjamkan kepadanya harta yang banyak nescaya dia mengembalikan kepadamu, tetapi ada juga yang kita bagi walaupun 1 dinar Ustaz ya, kita beri minta dia jaga, dia tak akan kembalikan. Dan mengapa dia tak kembalikan? Yang demikian itu disebabkan mereka berkata tiada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka tidak, ataupun padahal mereka mengetahui. Jadi ceritanya begini, iaitu ahli kitab ini mereka ada ilmu, jadi orang percaya pada dia. Ada sebahagian daripada mereka kalau kita bagi harta yang banyak maka mereka ni amanah dan mengembalikan balik. Maksudnya ada ahli kitab yang baik-baik misalnya, tapi ada juga ahli kitab orang yang faham tentang kitab ini, tetapi bila diberikan walaupun 1 dinar dia songlap. Dia songlap, dia simpan ataupun dia tak kembalikan. La yuaddihi ilaik illa ma dumta alaihi qaima, kecuali apabila kita betul-betul qaima, kita ni istilahnya berdiri ataupun berusaha menagih betul-betul titipan yang diberikan. Yang itu yang kita tak naklah sampai begitu kita dah bagi amanah pada seseorang, kita kena cari dia sampai ke lubang cacing baru dapat. Itu kalau dia dapat bawa lubang cacing lah Ustaz kan. Okey. Nak ceritanya apa? Kerana mereka ada satu mindset, satu cara fikir, mengapa mereka tak nak bagi ataupun tunaikan amanah? Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyin sabilun wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Iaitu mereka kata bahawa golongan ummi, kan, pasal mereka dia pakar ni. Pakar, dan selain daripada mereka kata bahawa sebagai ummi, tak pandai pada kitab, tidak tahu kebenaran, kerana mereka berlainan agama, maka kita boleh buli mereka. Masya-Allah. Mereka boleh buli. Apa kaitan dengan umat Islam sekarang ni? Ada juga yang berperanan, yang berangai macam ni Ustaz. Kan, kita tak apa, kita kalau duit orang Islam kita jaga elok-elok, tapi kalau duit orang bukan Islam kita boleh sapu. Kan, kalau kerja dekat bos orang bukan Islam, kita kerja dapat gaji 8 jam, 4 jam je cukup, pasal kita mesti ambil duit banyak-banyak, duit bawah meja pun tak apa. Pasal apa? Pasal ini bukan duit orang Islam. Kita kena bawa duit ni semua untuk perjuangan Islam. Subhanallah, ini cara berfikir yang rosak, dan rupanya cara berfikir ini telah pun Allah catat pada ayat 75 ini. Ya, masya-Allah.
ya, iaitu mereka melakukan wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba. Mereka membuat pendustaan pada Allah wahum ya'lamun, padahal mereka tahu bahawa sebenarnya dalam Islam ataupun dalam sebenarnya dalam agama Samawi ini harta adalah amat suci, Ustaz ya. Jadi kita memang kena jaga, tak kisahlah kalau orang Islam ke tak Islam ke, harta semuanya kita tidak boleh rampas. Ya, kita mesti melalui jalan yang halal, dan ini adalah peringatan kerana kadang-kadang orang berubah prinsip, Ustaz. Kalau harta kumpulan kita jaga, harta kumpulan orang lain biarlah tak pi. Kan? Kalau keluarga kita jaga, keluarga orang lain tak payah. Biarkan. Perkara ini yang Allah ingatkan pada ayat 75, bala, ya, man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ini nanti saya mungkin nak minta Ustaz baca sekali lagi ayat 76 ini, tapi saya ceritakan dahulu Allah memberikan penekanan kepada kita, siapakah yang Allah cintai adalah orang yang bertakwa, iaitu apabila mereka itu ada sifat apa? Aufa bi ahdihi, ya, menyempurnakan janjinya, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi janji yang kita ada, Ustaz, banyak ya. Janji kita pada Allah, janji pada Rasul, janji kita kalau katakan dulu Ustaz ketika ada apa, aku terima nikahnya tu kan, itu janji dengan bapa mertua kan, janji dengan anak, janji dengan tempat kerja, semua janji ini kalau kita aufa, kita sempurnakan, itu tanda kita bertakwa, masya-Allah ya. Tapi kalau ada yang kata bahawa dekat rumah saya tak payah tunaikanlah kan, ataupun kat rumah jaga, tapi kat tempat kerja saya pasal family time, saya ambil masa kerja itu untuk buat perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga, ataupun sebaliknya. Sebenarnya Allah mengatakan bahawa kalau nak jadi orang yang dicintai, jadilah orang yang bertakwa, yang menunaikan janji. Kerana salah satu daripada kumpulan orang-orang yang merosakkan janji ini, dia pilih-pilih, Ustaz ya. Dia pilih-pilih macam tadilah. Kalau geng kita tunaikan janji, geng orang lain kita songlap. Kan, itu adalah perkara yang berlaku cara berfikir dalam agama Kristian. Ya, dia ada kaedah begitu. Dia rasakan bahawa we are the chosen one. Kan, kita adalah orang yang masuk syurga, buatlah apa-apa pun kita tak apa. Tapi orang lain tak boleh. Tak boleh. Padahal sebenarnya semua orang tertakluk kepada peraturan yang Allah letakkan. Itu sebabnya pada ayat 77 itu ada ceritakan, tapi saya nak minta Ustaz baca dulu ayat 76 sebagai peringatan kita bersama, jangan rosakkan janji-janji yang kita dah meterai selama ini. Baik Ustaz, kita baca ayat 76 saya. Muka surat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sadaqallahul azim. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji, menunaikan semua janji-janji, menyempurnakan semua janji-janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, yang memenuhi janji dengan pasangan masing-masing, memenuhi janji dengan kawan, memenuhi janji ikatan sebuah keluarga, memenuhi janji dengan rakan, dengan tempat kerja, sebenarnya ini adalah tanda tuan-tuan adalah orang-orang yang bertakwa, dan Allah amat cinta kepada tuan-tuan ya. Dalam masa yang sama kita ada janji dengan Allah. Janji dengan Allah ialah kita akan bersyahadah kepada Allah SWT, Allah ini sebagai Tuhan, dan kita tunaikan hak-hak Allah SWT. Salah satunya ialah dengan Al-Quran yang kita ada, tunaikan hak dengan Rasul, dengan kita mengamalkan sunnah Nabi ya, yang kita boleh amalkan dari masa ke semasa. Banyak Ustaz ya. Kalau kita bercakap tentang sunnah Nabi dalam hidup seharian, yang Ustaz boleh kongsikan hari ini satu Ustaz kalau ada, yang kita sekarang ni dah menuju kepada kita dah awal Muharram kan, dan kemudian kita bergerak ya sepanjang tahun. Ada tak amalan-amalan yang biasa Ustaz amalkanlah satulah? Banyak kan sunnah Nabi. Antara yang saya rasa mudahlah untuk laksanakan antaranya senyum Ustaz. Senyum Ustaz.
betul. Saya suka senyum lah. Senyum. Senyum kan. Senyum, betul. Antara yang mudah sah Dan senyum di mana-mana saja Ustaz. di mana-mana sah. Di mana-mana. Tapi seseorang bahaya kan. Bukan seorang-seorang lah ya. Maksudnya di mana-mana apabila berjumpa orang lain ya. Ya sah. Okey, ya, Macam tu sah. Ya, Dan betul. salam pun salam afsyus salam bainakum. Afsyus salam. Bagi salam Assalamualaikum sambil dengan senyum. Betul. Kan sebab kata silap tabassum apa istilah dia tu senyum kamu pada sahabat kamu atau saudara kamu sedekah. Sedekah. Kan? Betul. Sedekah, Itu kan? satu sunnah. Ya, Ustaz, ya. subhanallah. Jadi itu perkara yang penting terutama kalau kita bercakap tentang waktu dah penat Ustaz ya. Ya, Ustaz. Waktu kita dah kan. Tapi kalau kita dapat lagi sedekah, Allah subhanallah, itu adalah sunnah yang kita belajar hari ini. Betul, dan Ustaz. sebenarnya itu ada kaitan dengan aufa bi ahdi. Ya, kita menyempurnakan janji kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu janji kita bahawa kita akan cuba sedaya upaya ya mengikut kepada Rasul sebagai utusan Allah, sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Jadi itu bila kita cuba, kita tambah dari masa ke semasa, Allah menyatakan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Tetapi sebaliknya ialah orang yang menjual ahdillah bi ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila. Janji-janji yang dia ada itu dia tukarkan dengan perkara yang murah. Perkara yang murah maksudnya apa di sini? Maksudnya dia gunakan Ustaz ya, sama ada janji dia ataupun sumpah dia untuk dia dapatkan benefit, faedah untuk diri sendiri. Contoh orang berniaga lah kan, dia kata oh ini bagus ni, ini daripada US kan, dibuat daripada emas apa sebagainya, 3,000, rupanya harganya 500 ya, Ustaz. Dia gunakan sumpah I swear tu ya, tapi rupa-rupanya pada tempat yang salah. Ya, digunakan untuk mendapat thamanan qalila. Ya, lebih daripada itu ialah untuk kebenaran ditukarkan dengan kebatilan dalam kehidupan. Maka Allah menyatakan ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Itu yang pertama. Di akhirat nanti langsung habuk istilahnya Ustaz ya. Khalaqa itu maksudnya walaupun sedikit perkara yang dijadikan oleh Allah, Allah tak bagi kepada orang yang menukarkan perjanjian dengan thamanan qalila. Terutama ahli kitab ini, mereka ada perjanjian, mereka tahu isi al-Quran atau isi kepada kitab suci, tetapi mereka kata bahawa ini tak ada, ini ada. Kerana apa? Kerana mereka nak power. Mereka nakkan kuasa, kerana bila bercakap tentang tradisi agama Kristian ini, ahli kitab itu ada power, Ustaz. Dan kalau kita cakap dalam agama Islam pun sebenarnya ustaz, imam ada power. Kan? Dia boleh gunakan untuk manfaat diri sendiri, tapi itulah yang Allah kata jangan nanti yang pertama Allah tak bagi satu habuk pun fil akhirah, khalaqalahum fil akhirah. Yang kedua, Allah tidak mahu bercakap dengan mereka, ya, wala yukallimullah, Allah tidak berbicara kepada mereka, ya. Dan yang ketiganya wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak melihat dan memberi rahmat kepada mereka. Dan yang keempatnya wala yuzakkihim, segala dosa-dosa yang mereka ada Allah tidak sucikan. Maksudnya Allah tidak akan bantu, walhum azabun alim. Ya, ini azab sengsara. Pasal apa? Kerana menukarkan perkara-perkara kebenaran itu sanggup ditukarkan kerana interest faedah diri sendiri. Pasal nak jaga nama, nak dapat duit lebih sikit, nak dapat apa lagi, nak dapat rumah ke, nak dapat kereta ke, nak apa, bukan dengan jalan yang halal. Halal tak ada masalah. Halal tak ada masalah. Tapi kalau ikut jalan yang tak halal di tempat kerja, pasal kata tak apa, awak boleh dapat projek ini. Padahal tak boleh pun dapat projek tersebut. Tapi disebabkan guna kaedah-kaedah yang tak patut, lepas tu dapat 10% pula tu. Itu sebenarnya adalah orang-orang yang menjejaki kepada ahli kitab yang menggunakan peraturan-peraturan yang mereka ada, ilmu yang mereka ada untuk menukarkan dengan kebenaran dan janji-janji yang ada. Jadi kita mohon pada Allah dijauhkan daripada perkara ini, membawa kita pada 3 resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, pada ayat yang ke-71, jangan campur adukkan dan menyembunyikan kebenaran. Ini perkara yang kita doa Allah beri kemampuan kepada kita. Yang kedua, hidayah milik Allah, namun bagi manusia kita perlu usahakan, ya, kita perlu berusaha pada setiap hari. Sebenarnya tuan-tuan, usahakan masa, khususkan masa untuk belajar al-Quran, khususkan masa untuk solat, khususkan masa untuk infak. Itu memberi peluang kepada kita mendapat rahmat dan fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, jangan bersifat perkauman.
atau menunggang agama dengan melakukan kezaliman, ya. Ini yang kita kena ingat, jangan sampai mengambil kesempatan orang lain, tak apa kita buli habis-habisan, ya, ataupun kita rasa macam kita ada agama ke, kita manipulasi orang untuk dapat lebih banyak lagi sumbangan kepada kita tanpa jalan yang sah. Ini yang kita nak elakkan. Kita doa bersama Ustaz untuk Allah pelihara kita, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar dikuatkan iman kami ya Allah. Tolong bantu kami ya Allah untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong bantu kami ya Allah untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan-Mu yang melimpah ruah buat kami ya Allah. Tolong bantu kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan semangat kami untuk terus mendalami Al-Quran. Permudahkan lidah kami menyebut kalam-Mu Al-Quran. Cerahkan mata kami agar kami mudah membacanya ya Allah. Bersihkan hati kami agar hati kami senantiasa ingat akan kalam-Mu Al-Quran, lalu mengamalkannya ya Allah. Jadikan telinga kami ya Allah telinga yang suka dan khusyuk mendengar alunan ayat suci Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Perkenankan doa kami ya Allah. Perkenankan doa kami ya Rahman. Perkenankan doa kami ya Rahim. Kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat kami ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga Allah mengurniakan, mengabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz, ya. Sama-sama kita doa agar Allah terus memimpin kita di atas jalan hidayah, di mana kita ada wakaf untuk ummah, di mana itulah usaha kita menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyumbang semampu mungkin agar kita dapat menyebarkan hidayah. Kalau katakan Nabi berusaha sungguh, ya, mencabar perjalanan zaman ini mungkin tidak sehebat itu, tetapi kita yakin bahawa usaha wakaf tuan-tuan untuk ummah ini akan memberi impak yang positif kepada dunia seluruhnya, insya-Allah. Kita bertemu pada jam 5 petang ulangan dan 10 malam. Betul, Ustaz. 6 pagi pada hari esok, insya-Allah, dalam My Quran Time. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mufas yang menaja, yang membawakan program ini bersama tuan-tuan yang sudi bersama sekali lagi pada hari esok, insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.